Saya nak share satu story ya, satu cerita. Cerita ni berlaku di Mesir. Setelah tentera Islam di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia buka Mesir di bawah pimpinan Amr bin Al-As. Amr bin Al-As buka kota Mesir, dah jajah negeri Mesir, settle, selesai. Bukan jajah lah, kita kata buka negeri Mesir. Sebab tentera Islam apabila mereka masuk, mereka membebaskan manusia, bukan mengikat. Membebaskan manusia daripada menyembah berhala kepada menyembah Allah, daripada perhambaan kepada sistem yang lebih adil untuk semua orang, daripada hamba ditindas, orang atas diangkat, kepada sistem yang baik untuk semua orang. Membuka Mesir. Buka Mesir. Apa jadi ketika buka Mesir? Selesai mereka duduk. Di Mesir ni dia ada bulan-bulan dia. Bulan dia bukan bulan Arab, bukan bulan orang putih, dia ada bulan dia sendiri. Antara salah satu bulan dia, bulan Bu'nah nama dia. Orang Mesir dia ada upacara di bulan Bu'nah. Apa upacara dia? Mereka akan ambil satu orang perempuan, mereka akan pujuk keluarga perempuan ni supaya redha. Ambil perempuan ni, siapkan dia dengan persiapan paling bagus, bagi pakai pakaian yang bagus, bagi pakai barang perhiasan emas yang cantik-cantik. Mereka akan bawa pergi ke tepi sungai Nil, siap dia elok-elok, make up, lempak dia dalam sungai Nil. Sebab mambang Nil nak satu nyawa. Setiap tahun bulan Bu'nah, hang kena bagi dekat mambang Nil satu nyawa. Nil akan terus mengalir. Kalau hampa tak buat macam tu, Nil stop mengalir, hampa tak ada makan. Jadi salah satu orang Mesir kena sacrifice dia punya anak dara. Bagi anak dara dia, pakai elok-elok, letak dalam sungai Nil, lempak jatuh, okey, sungai Nil akan mengalir. Satu orang, dia main bagi peringatan kepada Amr bin Al-As. Wahai Amr bin Al-As, ini bulan Bu'nah dah masuk. Hang kena ingat, pada tanggal 12 hari bulan Bu'nah, kami ada upacara yang sangat penting. Kalau hang tak buat upacara ni, sungai Nil tak mengalir. Mambang dia marah, air tu tak mengalir, tak dapat ayak kita. Ayak tak mengalir, mati kita. Hang kena buat something. Kena ambil satu orang perempuan, bapak dia kena reba, lempak dia masuk dalam sungai. Amr bin Al-As kata, tak ada, Islam datang menghapuskan budaya-budaya jahiliah ni. Tak ada, tinggalkan dia. Jangan buat. Orang kampung kata, hang tak mau buat Amr bin Al-As, hang jaga Nil tak mengalir, mampu hang. Dia memang tak mau buat. Maka ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala 12 Bu'nah dia tak buat. Masuk bulan Abib lepas tu. Bu'nah, Abib, Misra. Bu'nah, Abib, Misra. 3 bulan. Nil berhenti. Ayak kontang. Maka Amr bin Al-As, dia mati akal. Dia tahu yang dia buat tu betul. Upacara hampa ni salah. Khurafat. Korbankan nyawa kepada Nil salah. Tetapi, apa nak buat? Ayak tak mengalir. Dia tahu yang dia buat tu betul. Itulah perintah Allah. Tak boleh bunuh orang sesuka hati. Ayak tak mengalir. Maka Amr bin Al-As radhiyallahu anhu akhirnya 3 bulan musim kering melanda Mesir, tak ada pilihan, dia pun kena hantar surat kepada Taiko. Hantar surat kepada Tailong. Siapa? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ni, tuan-tuan, sebagaimana siapa yang belajar sirah semua tahu. Setan jangan kacau Umar. Umar punya level lawan khurafat, dia punya khurafat memang dia letak bawah kaki dia habis-habisan. Nabi kata, Umar hang lalu sini, setan lalu sini, setan patah balik lalu jalan lain. Dia level standard lain lah. Amr bin Al-As tulis surat kepada Umar. Wahai Umar, aku dah mempertahankan urusan agama ni. Ikut perintah Allah. Tak buat upacara Nil, tapi Nil tak turun ayak betul-betul. 3 bulan tak ada ayak. Umar kata ambil satu kad. Dia tulis kad tu. Balut dalam surat dia, bagi kepada orang, hantar kepada Amr bin Al-As. Ambil kad ni, Amr bin Al-As, dalam surat aku, baling dalam Nil. Amr bin Al-As dapat surat tu, Amirul Mukminin bagi kat hang surat, buka surat ini, baling dalam Nil, tunggu. Dia pun buka, dia baca kad. Umar tulis kad tu. Dia buka surat, dia baca kad tu sebelum dia baling. Min Abdullah Umar bin Al-Khattab Amirul Mukminin ila Nil ahli Mesir. Ini adalah perutusan daripada Umar Al-Khattab Amirul Mukminin kepada Nil orang Mesir. Daripada Umar Al-Khattab Amirul Mukminin kepada Nil ahli Mesir. Fa in kunta innama tajri min qibalika au bi amrika. Wahai Nil, hang dengar ni aku nak abang hang. Kalau selama ni hang jalan, suka hati hang punya perintah sendiri nak jalan, fala tajri, fala hajata lana fika. Hang tak payah jalan Nil, hang duduk sebegitu. Tak kisah. Kami tak perlukan hang, wahai Nil. Wa in kunta innama tamjri bi amrillahil wahidil qahar, fanas'alullah an yujriyaka. Kalaulah Nil engkau mengalir ini adalah dengan perintah Allah al-wahidul qahar, maka kami memohon kepada Allah supaya mengalirkan engkau, wahai Nil. Amr bin Al-As ambil kad Umar, lempak dalam Nil. Esok ayak naik 6 kaki. Saya nak cerita ni, situasi begini,
akan berlaku kepada sesiapa. Saya minta maaf kerana tutup aircon. Bila buka aircon bunyi bising. Situasi ni akan berlaku kepada ramai orang. Iman kita diuji. Kita diuji, kita ditekan sehingga akhirnya kita nampak tak ada jalan keluar dah. Kita nampak macam kita terpaksa berserah. Serahkan iman kita. Jangan sekali-kali serahkan iman kita. Kerana Allah tak akan menguji hamba dia melainkan dengan tahap yang Allah tahu hamba dia boleh ambil ujian tu. Jalan keluar ada. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali berputus asa daripada rahmat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, fitnah jenis kedua, kacau bilau. Kawan ni kata kat kawan tu kata kat kawan ni, tengok orang ni, dia buat haram, tapi matlamat dia bagus dan halal. Tengok ni pula, dia buat matlamat dia nampak tak baik, tapi jalan dia macam nampak cantik, matlamat dia teruk. Kacau bilau. Tak tahu nak buat apa. Ini mungkin fitnah politik lah. Ataupun fitnah ketika perang. Orang Islam sama sendiri berperang. Ataupun saling fitnah. Kawan ni fitnah kawan tu. Dia fitnah. Kita tahu fitnah tu dosa. Dia kata memang aku fitnah tapi tujuan aku baik. Yang kena fitnah tu pula kita nampak. Ni contoh lah. Bukan nak cerita pasal siapa-siapa. Yang kena fitnah tu pula mungkin kita nampak dia ni dizalimi. Tapi kita tengok tujuan dia jahat. Tak apa. Hentam dia. Pengkhianat bercampur dengan orang amanah. Amanah bercampur dengan pengkhianat. Orang yang jujur ditipu. Orang yang baik dipijak. Semua atas matlamat yang murni. Orang ni bunuh orang tu. Yang tu berperang dengan orang ni. What to do? Ni kena berhati-hati. Bila masuk perang, bila masuk orang Islam saling berbunuhan dan sebagainya, kata Nabi SAW, tuan-tuan kita kena semat dan pegang ni kalau kita tak berani nak masuk dalam alam fitnah. Kalau berani dan bijak, mungkin Allah takdirkan dengan tangan kita fitnah ni selamat. Tapi kita bukan Hasan. Yang nama Nabi SAW kata Hasan akan damaikan dua puak. Ramai orang terjun ke dalam fitnah, mereka tak keluar balik. Mereka rasa macam mereka power. Masuk dalam fitnah, tenggelam di dalam fitnah. Ramai juga orang yang mereka membina dia punya reputasi sekian lama. Amanah, baik, jujur, tawaduk, hebat. Apabila ditenggelam ke dalam fitnah, hilang semua itu, dibuang seperti habuk berterbangan. Be careful. Dan ingatlah pesanan Nabi SAW. Satakunu fitan. Akan berlaku fitnah. Al-qa'idu fiha khairum minal qa'im. Yang duduk ketika fitnah itu lebih baik daripada yang bangun. Wal qa'imu fiha khairum minal mashi. Yang berdiri sahaja, bangun berdiri, lebih baik daripada yang berjalan. Wal mashi fiha khairum minas sa'i. Dan orang yang berjalan sahaja lebih baik daripada yang berlari-lari. Wa ma yushrif laha tastashrifhu. Sesiapa yang duk langut-langut, duk jenguk fitnah itu, dia akan digigit dan ditangkap oleh fitnah itu. Waman wajada malja'an falya'udh bihi. Kalau kamu jumpa ada jalan untuk kamu berlindung, maka berlindunglah di jalan itu. Ini cerita pasal fitnah perang, fitnah pembunuhan di kalangan umat Islam dan sebagainya. Inilah nasihat Nabi SAW untuk kebanyakan orang. Nak masuk tak boleh. Tak tahu nak buat apa. Wal qa'idu fiha khairum minal qa'im. Duduk lagi baik daripada jalan. Dalam riwayat lain disebut wal murtaji'u fiha khairum minal qa'id. Baring kalau boleh, baring lagi bagus daripada hampa duduk. Akhirnya, satu lagi apabila berhadapan dengan fitnah, kita tak tahu pilihan kita ni betul ke tak betul. Zaman fitnah, tak tahulah sama ada zaman kita ataupun zaman akan datang. Kita tak tahu betul ke tak betul. Pendirian kita ni diredai Allah ataupun tak diredai Allah. Maka hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan jalan kita ini diredai. Kita jangan overconfident. Jangan rasa macam aku punya pendirian tip top, paling betul. Jangan begitu. Hendaklah sentiasa kita ada sedikit keinsafan. Mungkin pendirian kita salah. Mungkin tangan kita ini membawa kerosakan yang besar. Kita tak tahu. Jadi sebelum menjejakkan kaki kita ke dalam fitnah, hendaklah kita sama-sama insaf. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah menunjukkan kita jalan yang baik. Alhamdulillah, negara kita tak sampailah fitnah berbunuh-bunuhan, berperang dan sebagainya. Ini kita tak tahu di mana berlaku dan bila akan berlaku. Cuma Nabi SAW bagi kepada kita garis, bagi kepada kita panduan. Kalau berlaku, dalam riwayat lain disebutkan, hang ambil pedang, pergi cucuk dekat batu, tumpulkan pedang. Jangan bunuh sesiapa. Wallahu ta'ala a'lam.